Perniagaan Perkhidmatan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk skim PPM Pendidikan Khas. Okey, mana-mana PPM yang berada di PPKI, so anda akan berada dalam kursus ni lah. Saya harap tak ada yang tersalah ni Okey, semua ada ke ni? Boleh dengar suara saya, slide saya? Okey, sepanjang saya bagi ceramah ni, kalau ada apa-apa soalan yang anda semua nak tanya, boleh tanyalah. Okey, sama ada nak melalui chat ataupun nak tanya secara langsung, semua boleh tanya. Okey, kita akan mulakan. Okey, kursus ni akan disampaikan oleh saya. Nama saya Norazila binti Abdul Latif. Saya merupakan pembantu pengusaha murid N22. Saya mula berkhidmat pada 26 Mei 2008, tempat bertugas. Okay, bermula daripada saya bertugas hingga sekarang saya berada di PPKI. Sekolah pertama saya SK Tun Dr. Syed Nasir, Kota Tinggi Johor. Saya lantik pada tahun 2008 dan saya berada di sekolah tersebut setahun lah. Kemudian saya berpindah di sekolah yang kedua, SJKC Chimeng 1, Tangkak Johor 2009 hingga sekarang, hingga 2018. Kemudian sekolah ketiga saya adalah SK Sri Jong Muar Johor, bermula daripada 2018 hingga sekarang. Okey, kandungan khusus untuk pembantu pengusaha murid pendidikan khas grade N19. Okey, apa yang akan ada nanti ialah sukatan kertas soalan, bahan rujukan, contoh soalan, tagging sumber rujukan dan sesi soal jawab. Okey, maksudnya dekat sini ialah untuk sukatan kertas soalan akan diterangkan bagaimana 40 soalan tu akan ditanya dalam bentuk apa. Kemudian bahan-bahan rujukan yang kita akan gunakan, yang akan digunakan oleh calon. Jadi semua kena tahu bahawa ketika exam nanti semua orang boleh bawa bahan rujukan. Kemudian kita akan lihat contoh-contoh soalan. Bagaimana untuk tagging sumber rujukan dan sesi soal jawab. Okey, sebelum tu saya nak tanya, adakah yang hadir pada hari ini merupakan calon kali pertama atau ada yang dah pernah ambil exam? Saya calon ulangan. Okey, Syazwani dah kali yang keberapa ni? Yang ni ulang kali kedua lah, yang first hari tu bulan 3. Oh, okey. So yang lain-lain ada tak selain daripada Syazwani? Okey, kebanyakannya adalah calon kali pertama. So untuk yang dah pernah ambil, okay, Nur Amalina untuk kali yang kedua, okay, tak apa. Untuk yang kali pertama, kena take note lah cara dia bagaimana, cara nak jawab. Kemudian yang paling penting adalah bahan rujukan. Apa bahan rujukan yang anda kena sediakan? Okey, bagi yang kali kedua, okey, Azman pun kali kedua. Okey, bagi yang kali kedua, mungkin anda dah pernah lihat bentuk soalan tu bagaimana. Okey, Muhammad Harun nak tanya apa-apa ke? Okey, ada yang ramai juga yang kali kedua. Okey, ada tak yang dah melebihi daripada setahun? Ada tak yang dah melebihi setahun? Bertugas sebagai seorang PPM di PPKI dah lebih setahun. Okey, 9 bulan. Okey, yang lain-lain macam mana? Okey, ada yang dah setahun. Okey. Setahun. Alright. So kebanyakannya
baru lagi lah. Okay, setahun dan ke bawah. Okay, ada juga Suhaimi dah 2 tahun. Okay, tak apa. So, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, untuk sesi soal jawab, saya harap bagi yang calon yang pernah menjawab sebelum ni dan anda gagal, tolong jawab, tolong tanya apa yang anda tak faham. Okey, supaya bila jawab untuk kali kedua nanti, anda lulus. Okey, jangan sia-siakan peluang untuk KTMS ni. Apa saja yang anda tak faham, okey, anda kena tanya. Okey, kemudian saya juga akan bagi tahulah bagaimana tips untuk lulus. Okey, untuk calon yang baru ataupun yang dah lama, okay, kita kena lihat di sini ada 3 kategori MBPK. So MBPK ni merupakan murid berkeperluan pendidikan khas. Okay, kalau dulu kita guna murid pendidikan khas, murid PK. So untuk terms yang baru ni adalah MBPK. Okay, mana-mana surat ataupun mana-mana bilik khusus, kita akan sebut ni lah MBPK, murid berkeperluan pendidikan khas. Kita ada 3 kategori utama, masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pembelajaran. Kemudian kita ada 6 sub-kategori. Yang terdiri daripada kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran dan kurang upaya pelbagai. Okey, kalau murid tersebut, MBBK tersebut mempunyai masalah penglihatan, so dia akan kategori masalah penglihatan. Okey, kalau kita tengok dekat kad OKU dia tu kan, dia akan tulis kat situ penglihatan lah. Untuk pendengaran adalah masalah pendengaran. Manakala bagi yang mempunyai masalah kurang upaya fizikal yang terdiri daripada CP, cerebral palsy, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran, itu termasuk dalam kategori masalah pembelajaran. Okay, kebanyakannya PPKI adalah murid-murid yang mengalami ataupun yang ada masalah pembelajaran. Dan masalah pembelajaran ni juga boleh dia combine. Dia ada masalah pendengaran dan dia mungkin juga ada kurang upaya fizikal. Contohnya macam itulah. Okay. Okay, sukatan kertas soalan. Okay. Topik am yang perlu dikuasai oleh seorang pembantu pengusaha murid pendidikan khas grade N19. Rujuk sukatan kertas bahagian B iaitu berkenaan subjek jabatan. Okey, kita ada 2 satu bahagian A dan satu bahagian B. So untuk khusus pada hari ini adalah yang bahagian B. Okey, soalan-soalan yang akan ditanya adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut. A. Pengurusan pentadbiran pendidikan khas. B. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran kelas pendidikan khas. C. Pengurusan hal ehwal murid pendidikan khas. D. Pengurusan keselamatan, kesihatan dan keceriaan persekitaran. Okey, A ni pengurusan pentadbiran ni di mana sebagai seorang PPM daripada mula datang hingga balik. So terkandung dalam 4 bahagian kat sini. Okey, pengurusan pentadbiran ni bermaksud macam mana awak membantu guru dalam pengurusan fail, itu semua masuk dekat bahagian ni. Kemudian pengurusan pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran PDP untuk kelas pendidikan khas. Okey, di mana apa saja yang PPM perlu lakukan dalam membantu guru untuk proses PDP. Okay, katakanlah guru nak mengajar subjek PSV. Okay, apakah bahan-bahan yang anda perlu lakukan ataupun yang perlu bantu untuk disediakan. Itu termasuklah apa saja yang melibatkan PDP. Tolong photostat, tolong sediakan bahan. Okay. Pengurusan hal ehwal murid pendidikan khas, terdiri daripada apa saja yang melibatkan murid.
Okey, kategori murid, murid autism yang bagaimana, itu semua akan masuk dekat sini. Bagaimana nak mengawal ataupun menguruskan emosi anak-anak MBPK ni. Okey, pengurusan keselamatan, kesihatan dan keceriaan persekitaran. Okey, awak buat mural dalam kelas ataupun apa sajalah. Okey, bagaimana nak pastikan kelas sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, pagi-pagi datang, buka pintu. Okey, tengok keadaan sekeliling. Kalau malam sebelum tu hujan, tengok ada tak bocor. Itulah. So perkara-perkara yang akan ditanya melibatkan kerja-kerja yang awak lakukan setiap hari. Daripada mula datang hingga awak balik. Okey. Okey, inilah pengurusan pentadbiran pendidikan khas. Okey, pengurusan rekod dan fail murid. Okey, murid baru datang. Okey, apa dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk simpan dalam fail murid? Okey, salinan kad pengenalan, ibu bapa, salinan MyKit, salinan account bank, salinan kad OKU, kat situlah. Pengurusan aset di kelas ataupun bengkel. Okey, sebarang aset-aset yang berada di kelas, okey, bagaimana awak nak simpan? Bagaimana awak terima tu, apa yang perlu dibuat? Okey, kemudian ada pengurusan data. Okey, kita ada EMK, Allowance Murid Khas, APDM, aplikasi pangkalan data murid dan rancangan makanan tambahan. Okey, untuk topik pengurusan pengajaran dan pembelajaran kelas pendidikan khas, kita ada persediaan bahan pengajaran dan pembelajaran PDP yang diperlukan oleh guru. Yang ni yang saya cakap tadilah, awak kena photostat, awak kena sediakan bahan-bahan. Okey, pengurusan alat bantuan belajar. Okey, bagi PPM yang berada di sekolah pendidikan khas, SKPK, jadi ada alat-alat bantuan yang digunakan oleh MBPK seperti alat bantuan pendengaran ataupun tongkat putih ataupun mesin braille. Jadi bagaimana awak sebagai seorang PPM nak menguruskan perkara-perkara tersebut. Kemudian pengurusan tingkah laku murid sewaktu sesi PDP. Okey, ketika murid melaksanakan sesi PDP, adakah PPM perlu ada bersama murid? Okey, kalau perlu, apa yang PPM perlu lakukan? Okey, pegang tangan dia, macam itulah. Kemudian kita juga akan lihat kepada asas kod braille, asas komunikasi kod tangan. Okey, ini bagi yang berada dalam sekolah yang mempunyai masalah penglihatan, so dia akan biasa melihat mesin braille, kod braille tu bagaimana kan. Dan bagi bagi PPM yang berada di sekolah yang mempunyai masalah pendengaran, masalah pertuturan, kat sinilah. Okey, akan belajar komunikasi kod tangan. So kita ada 3 subkategori inilah. Kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan dan kurang upaya pembelajaran. Okey, kita tengok pada topik yang ketiga, pengurusan pentadbiran pendidikan khas. Okey, pengurusan kebajikan murid. Okey, apa saja yang melibatkan murid? Muntah dan sebagainya macam itulah. Pengurusan keselamatan, kebersihan dan kesihatan. Asas pertolongan cemas. Okey, kalau luka macam mana nak buat? Kalau dia berlari, jatuh, pengsan, hidung berdarah, so apa yang perlu dilakukan? Pengurusan mobility mesra OKU. Okey, ini bagi MBPK yang menggunakan kerusi roda, yang menggunakan tongkat putih atau apa-apa saja yang diperlukan oleh MBPK untuk bergerak. Okey, dan seterusnya pengurusan keselamatan, kesihatan dan keceriaan persekitaran. Okey, bilik khas. Okey, katakan dekat sekolah ada bilik-bilik khas yang digunakan oleh PPKI. Jadi sebagai seorang PPM, apa yang perlu awak lakukan dekat dalam bilik tersebut? Kemas, jaga, macam itulah. Okey, ruang kelas. Okey, ruang kelas, okey, dalam satu bangunan ada beberapa kelas. Okey, adakah sebagai seorang PPM awak
bahagikan, okay, kelas A siapa yang jaga, kelas B siapa yang jaga, okay, bengkel, stesen, pusat sumber, projek khas. Contohnya seperti mini kebun, penternakan, ikan hiasan, masak, tu semua kan, keusahawanan dan lain-lain lah. Apa sahaja projek yang dilakukan oleh murid-murid MBPK, sama ada kat sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Jadi sebagai seorang PPM, apa yang awak perlu lakukan kat situ? Okey, calon-calon dibenarkan merujuk bahan rujukan seperti yang disenaraikan di senarai bahan bacaan yang dinyatakan di laman web. Okey. Okey, nanti di akhirnya kita akan bagi tahulah awak boleh dapatkan bahan-bahan rujukan ni dekat mana. Okey, ini antara bahan rujukan lah. Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi edisi Percubaan 2015. Okey, ada sekolah yang dibekalkan dengan buku tersebut. Okey, ada sekolah yang tak dibekalkan. Tapi kalau tak ada, awak boleh download lah. Dan kalau ada kawan-kawan yang dah lulus exam sebelum ni, cuba tanya, ada tak bahan-bahan rujukan ni semua yang awak boleh gunakan, yang awak boleh pinjam. Okey, buku kod amalan pendidikan murid Buku Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas, Buku Garis Panduan Bidang Tugas Pembantu Pengusaha Murid Pendidikan Khas, Surat Siaran Senarai Tugas Pembantu Pengusaha Murid di Sekolah-Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 24 November 2016, lampiran B, Manual Pelaksanaan Perkhidmatan Kesihatan Mesra Orang Kurang Upaya, Kesedaran Ketidakupayaan, Buku Panduan Pertolongan Cemas, Buletin HSE edisi September, kemudian tata cara pengurusan aset alih kerajaan, ini ada 3 lah. Dan ini semua awak boleh pergi dekat inilah ppp.treasury.gov.my. Buku Bahasa Isyarat Malaysia dan Kod Braille. Okay, kalau awak tak ada ni semua, okay, awak boleh download kemudian nantilah. Ini contohnya lah. So buku ni, ni rupa dia macam ni. Okay. Ini kalau kat sekolah ada, buku dia kecil je, warna purple. Dia separuh daripada A4 size dia. Okey, ini contoh buku menu pelaksanaan perkhidmatan. Okey, untuk buku panduan pertolongan cemas yang ini, bulletin. Yang ini awak boleh dapatkan daripada yang treasury tadi tu. Kemudian ini buku bahasa isyarat. Buku bahasa isyarat ni ada 2. Satu yang macam warna krim ni. Satu lagi dia warna hijau. So kita akan gunakan yang warna ni lah. Dia ada 2 tone warna ni. Dan kod Braille. Kod Braille ni boleh dapatkan dekat internet je lah. Awak pergi dekat Google search tu, awak type je kod Braille. Dan dia akan keluarkan, awak print je. Okay. Mana-mana pun akan sama juga. Okey, untuk jadual spesifikasi ujian, okey, untuk pengurusan pentadbiran pendidikan khas, kita ada 4 subtopik kat situ. Pengurusan rekod dan fail murid, pengurusan aset di kelas ataupun bengkel, pengurusan operasi kerja, pengurusan bantuan murid berkeperluan pendidikan khas, pengurusan pengajaran dan pembelajaran kelas pendidikan khas, penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran PDP, pengurusan alat bantuan belajar, asas komunikasi kod tangan, asas kod Braille. Dan untuk topik yang ketiga, pengurusan hal ehwal murid pendidikan khas, pengurusan tingkah laku, kebajikan, keselamatan, kebersihan dan kesihatan. Asas pertolongan cemas, kategori murid berkeperluan pendidikan khas, pengurusan mobiliti mesra OKU. Okey, untuk topik yang pertama, A, pengurusan pentadbiran pendidikan khas, pengurusan rekod dan fail murid. Okey, kejap Okey, apa yang saya nak anda semua faham, kita akan pergi di setiap tajuk-tajuk yang ada ni,
Dan kita akan lihat contoh soalan berkenaan dengan tajuk tersebut. Okay, contoh untuk pengurusan rekod dan fail murid. Apakah contoh soalan dia? Okay, bentuk dia bagaimana? Kemudian untuk pengurusan aset di kelas bengkel, okay, contoh soalan dia yang bagaimana? Begitu juga dengan subtopik yang lain. Okay, kita akan lihat satu persatu. Okey, untuk yang subtopik yang pertama tadi, pengurusan rekod dan fail murid. So, sumber rujukan dia adalah buku panduan pengoperasian program pendidikan khas integrasi PPKI tahun 2015 edisi percubaan. So, untuk soalan ni kita akan gunakan buku yang tebal tu. Okey, kita tengok soalan dia. Contoh soalan pertama. Puan Cassandra mempunyai seorang anak lelaki berumur 7 tahun yang telah disahkan sebagai autisma. Berdasarkan situasi di atas, pilih turutan yang betul bagi proses kemasukan anak lelaki Puan Cassandra ke PPKI. Nombor 1 Roman, murid daftar masuk ke sekolah. Nombor 2 Roman, murid menjalani tempoh percubaan 3 bulan. Nombor 3 Roman, ibu bapa mendapat pengesahan anak OKU daripada pengamal perubatan. Nombor 4 Roman, pejabat pendidikan daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri mengeluarkan surat penempatan kepada ibu bapa dan salinan kepada sekolah. Okey, jadi manakah turutan yang betul? So ada 4 pilihan jawapan. Okey, kebanyakannya menjawab B. Okey, kita tengok betul tak? So kalau B, nombor 3, nombor 4, nombor 1 dan nombor 2. Okey, nombor 3 maksudnya ibu bapa mendapat pengesahan anak OKU daripada pengamal perubatan. Kemudian pejabat pendidikan daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri mengeluarkan surat penempatan kepada ibu bapa dan salinan kepada sekolah. Kemudian nombor 1, murid daftar masuk ke sekolah, dan yang keempat, murid menjalani tempoh percubaan 3 bulan. Ini contoh soalan. Tak semestinya soalan ni keluar, tapi bentuknya adalah begini. Okey, akan ada soalan, kemudian ada pilihan jawapan dekat situ. Okey, sama ada pilihan jawapan yang awak kena pilih yang mana betul ataupun terus pada jawapan. Okey, dia tak ada macam ni lah, dia tak ada turutan ni kan. Dia tak ada pilihan kat sini. So saya nak awak faham lah. Okay, tak ada esei yang awak kena jawab. Okay, tak ada isi tempat kosong, tapi semuanya adalah pilihan jawapan. Okay, dan ini contoh soalannya. Tak nak nanti awak keliru kan. Macam stres. Okay, tak perlu stres lah. Simple aja kan. Ini adalah perkara-perkara yang kita sering lihat. Okay, so kat sini jawapannya apa agaknya? Kebanyakan yang tadi pilih B. Adakah jawapan lain selain daripada B? Okey, kita tengok adakah jawapan yang awak semua pilih betul. Okey, so kat sini siapa yang boleh jawab terus tanpa melihat sumber rujukan, okeylah awak jimat masa kat situ. Tapi kalau awak tak pasti ataupun ragu-ragu atau tak tahu langsung, so sumber rujukan yang kita akan gunakan kat sini adalah buku panduan PPKI tadi di muka surat 10. Okey, dekat sini awak boleh lihat dekat bab 2 ni. Dekat perenggan 2.5.2, so ada proses kemasukan murid baru ke PPKI. Jadi kat sini ada dia punya turutan dia lah. Sebab tu sebelum ambil exam, awak kena baca, awak kena familiar dengan semua sumber-sumber rujukan yang kita sediakan, yang kita maklumkan. Okay, awak kena baca semua. Jadi bila soalan tu keluar, awak dah tahu dah. Okay, soalan tu berada di buku yang mana. Okay. Jadi kalau awak tak baca langsung, jadi susahlah kan, dia tak boleh membantu. So kat sini inilah tu contoh dia.
Okey. Okey, so jawapan dia betul lah adalah B. Okey. Yang pertama, yang keempat, yang pertama, yang ke okey, ada tersilap kat situ. So yang last kali adalah nombor 2. Okey. Okey, kita tengok subtopik yang kedua. Pengurusan aset di kelas ataupun bengkel. So sumber rujukan yang kita akan gunakan adalah tata cara pengurusan aset alih kerajaan, pendaftaran AM 2.3. Okey, kita lihat contoh soalan dia. Antara tugas PPM pendidikan khas ialah membantu menyenaraikan peralatan yang digunakan di kelas pendidikan khas. Namakan dokumen yang perlu dipamerkan di kelas untuk urusan tersebut. A. QPA 5, B. QPA 6, C. QPA 7 dan D. QPA 8. Okey. Nadiatul Najihah kata C, Nur Syuhada C, Fadilah pun C. Okey. Kawan-kawan yang lain bagaimana? Ada jawapan yang berbeza daripada yang kawan-kawan awak dah beritahu? Okey, Akilah, Siti Khatijah, okey, kebanyakannya pun sebut C. Okey. Kita tengok adakah jawapan tersebut betul? Okey. Dekat sini kita akan gunakan tata cara pengurusan aset alih kerajaan pendaftaran AM muka surat 9. So dekat sini dia ada beritahulah senarai aset di lokasi QPA 7. Senarai aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan hendaklah disediakan oleh pegawai aset menggunakan QPA 7 seperti format dilampirkan di lampiran G. Inilah yang kita gunakan dan kita lihat jawapan dia. Okey, jawapannya adalah C. Okey, kalau kita lihat dekat sini. Okey, kalau awak tengok dekat 13.3, QPA 7 hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi, aset, pegawai penempatan, pindahan, pelupusan dan hapus kira. Okey, awak bukan setakat kena tahu yang QPA 7 tu apa, tetapi awak juga kena buat. Jadi kalau PPM yang dia pernah buat atau dia pernah lihat rakan sekerja dia buat, dia tahulah QPA 7 ni apa. So ini semua adalah keterangan mengenai QPA 7. Jadi kalau PPM yang tak pernah buat, saya rasa kalau dah setahun duduk dekat kelas pendidikan khas PPKI ni kan, saya rasa mesti awak dah familiar kan. Jadi lebih mudahlah untuk awak menjawab soalan. Okay, setakat ni ada tak nak tanya apa-apa? Okey, kita lihat untuk contoh soalan bagi tajuk pengurusan operasi kerja. Okey, dan sumber rujukan dia adalah buku panduan pengoperasian program pendidikan khas integrasi edisi percubaan. Kita lihat contoh soalan. Cikgu Faizah mengadu kurang sihat dan meminta anda membantu cara penggunaan tandas semasa subjek pengurusan diri. Memandangkan PDP untuk cara penggunaan tandas memerlukan ia diajar seorang demi seorang murid, ia akan mengambil masa. Apakah tindakan tepat yang boleh dilakukan oleh anda? A. Mengajar murid cara menggunakan tandas dengan betul atas arahan Cikgu Faizah.
B. Menjaga murid di dalam kelas ketika Cikgu Faizah mengajar murid seorang demi seorang. C. Bersama-sama Cikgu Faizah mengajar murid cara menggunakan tandas dengan betul. D. Membawa murid yang tidak terlibat ke perpustakaan ketika Cikgu Faizah mengajar murid seorang demi seorang. Okey, yang mana agaknya jawapan dia? Okey, ada yang nak cuba? Okey, kata Syuhada kata B, Fadila kata B. Okey, yang lain-lain macam mana? Okey, Mirul kata B. Okey. Hafizah pun kata B, Akila kata B. Okey, kebanyakannya kata B. Okey, kita lihat betul ataupun tidak. Okey, boleh tak siapa-siapa yang menjawab B tu cuba terangkan kenapa agaknya pilihan jawapan awak adalah B, bukan A, C ataupun D. Agak-agaknya kenapa? Okey, Salmi kata C, Amira kata A. Sebab kita tidak boleh mengajar, kita bukan cikgu. Okey, itu kata Masita. Yang lain-lain? Okey, Suhada kata PPM tak boleh mengajar. Okey. Tapi masalahnya Cikgu Faizah ni tak sihat ni. Macam mana? Kita bukan cikgu, Mirul kata. Betul? Okey, ada jawapan lain. Okey, kita tengok. Adakah jawapannya PPM tak boleh tinggalkan murid PPKI sebab tugas PPM adalah membantu menjaga murid, bukan mengajar. Okey. Okey, kita tengok. Kalau yang A ni mengajar murid cara menggunakan tandas dengan betul atas arahan Cikgu Faizah. Maksudnya kita betul-betul menggantikan Cikgu Faizah. Okey, kalau yang B ni menjaga murid dalam kelas ketika Cikgu Faizah mengajar seorang demi seorang. Okey, maksudnya kita tetap jalankan tugas kita sebagai PPM, kita duduk kat dalam kelas, kita jaga murid. Maksudnya apa pun yang berlaku kat Cikgu Faizah tu, dialah yang uruskan. Okay. Kemudian kita sama-sama dengan Cikgu Faizah ni mengajar murid cara menggunakan tandas dengan betul. Okay. Sebab Cikgu Faizah tak sihat kan. So kita pun sama-sama lah. Tak apalah cikgu, saya tolong cikgu. Macam tu. So yang D ni membawa murid yang tidak terlibat ke perpustakaan ketika Cikgu Faizah mengajar murid seorang demi seorang. So kita tak nak proses PDP tu terganggu, maka kita pun bawa lah murid-murid yang tak terlibat tu bawa pergi perpustakaan. Okey, kita lihat mana jawapan yang paling tepat. So di sini kita akan gunakan buku panduan dan kalau anda boleh nampak kat sini adalah kita akan gunakan di paragraf yang 5.6.4 pengajaran dan pembelajaran. Okey, kat sini ada apa yang perlu dilakukan ketika proses PDP. Okey, antaranya membantu menyediakan bahan, peralatan dan buku yang diminta oleh guru sebelum sesi PMP. Okey, membantu dan memasang peralatan elektronik dan seterusnya lah. So, membantu mengurus masalah tingkah laku murid semasa PMP sekiranya perlu. Okey, kita lihat dia punya jawapannya. Okey, jawapan dia B. Okey. So kalau kat sini memang jelas lah jawapannya adalah B. Kalau yang pertama ni mengajar murid memang kita dah gantikan tugas Cikgu Faizah tu. Okay, kita dah jadi cikgu. So kalau yang C ni kita sama-sama. Okay, kalau kita sama-sama dengan Cikgu Faizah tu macam mana pula dengan murid-murid yang lain? Okay, ketika menjawab soalan awak tak boleh assume ataupun awak tak boleh mengandaikan yang ada beberapa PPM. Okay, awak kena ingat awak seorang je PPM yang ada kat situ. Okay, D tu memang langsung tak tepat lah. Sebab kita tak boleh bawa murid keluar pergi ke mana-mana lah. Macam tu. Melainkan ada proses PDP tu yang memerlukan di luar kelas. Itu pun kena sama-sama dengan
guru. Okey, kadang-kadang untuk soalan yang macam ni ataupun soalan lain, mungkin jawapan dia ada yang hampir sama ataupun awak rasa A pun betul, B pun betul. Jadi awak kena betul-betul faham kat situ, awak kena pilih jawapan yang paling tepat. Okey? So kalau awak rasa kat sini, okey, C tu saya tak menggantikan cikgu tapi saya sama-sama dengan cikgu kat situ kan. Membantu dia mungkin atas faktor dia tak sihat. Mungkin juga boleh C. Jadi awak kena fikir kat situ. Antara B dengan C, mana yang paling tepat? So adalah B. Mungkin kalau Cikgu Faiza ni awak kena ingat lah kalau dia betul-betul tak sihat, mungkin dia ada guru yang kena gantikan dia untuk mengajar subjek tersebut. Okay, so jangan keliru ketika jawab soalan nanti awak kena tengok. Mungkin ada jawapan yang hampir sama tapi awak kena pilih yang paling tepat. Macam tu. Okay, kita tengok untuk tajuk yang seterusnya. Tajuk yang keempat, pengurusan bantuan murid berkeperluan pendidikan khas. Okay, untuk soalan ni sumber rujukan dia adalah buku kod amalan pendidikan murid berkeperluan khas. Kita lihat contoh soalan. Okey, ini adalah soalan dia. Ain merupakan murid berkeperluan khas MBPK yang tinggal di asrama SKPK Shah Alam dan dikategorikan murid miskin. Beliau menerima EMK sebanyak RM150 sebulan. Apakah bantuan lain yang layak diterima oleh beliau? Okey. Bantuan makanan asrama, bantuan peralatan MBK miskin, rancangan makanan tambahan, kumpulan wang amanah pelajar miskin. Apa agaknya? A, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Okey, A, B, C, D, A, B, C semua pun ada jawab kecuali D. Ada yang jawab RMT. Ada tak yang berada di sekolah SKPK Shah Alam sekarang ni? Ada ke PPM yang sekolah kat sini? Okey, kita lihat dia punya jawapan dia. Okey, berdasarkan buku kod amalan pendidikan khas, okey, bantuan kewangan. Okey, ada 4 dekat sini, dekat muka surat 39 ni, bantuan yang diperuntukkan oleh KPM kepada MBK warga negara Malaysia. Allowance murid khas EMK, kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAM, rancangan makanan tambahan RMT, bantuan makanan asrama. Okey. Soalan dia tadi, selain daripada dia dapat EMK, apa lagi yang dia dapat? Okey, adakah? Okey, dia dah dapat EMK. So kita tengok apa lagi yang dia dapat. Semua murid yang bukan penerima salah satu bantuan berbentuk kewangan seperti beasiswa kecil, beasiswa sukan, EMK, beasiswa kerajaan negeri, beasiswa swasta dan yayasan adalah layak menerima KWAM. Okey, so kat sini dia dah dapat EMK. Jadi dia tak boleh dapat KWAM. Okay, kita tengok dekat C. So, yang jawapan KWAM tadi tu dah salah lah. Okay, rancangan makanan tambahan RMT. Okay, MBK yang berada di sekolah rendah adalah layak menerima bantuan RMT berdasarkan pekeliling semasa yang ditetapkan oleh KPM. Kecuali murid yang tinggal di asrama. Okay, Ain tadi tinggal kat asrama kan? Jadi RMT pun dia tak dapat. Kemudian D, bantuan makanan asrama. Semua asrama di bawah pentadbiran KPM adalah layak menerima bantuan bagi menampung pengurusannya. Okey, kita tengok dia punya jawapan dia apa. Okey, so
apakah bantuan lain yang layak diterima oleh Ain? Jadi jawapannya adalah A, bantuan makanan asrama. Okey, bantuan peralatan MBK miskin ni tak ada. RMT hanya yang berada di sekolah rendah harian. Okey, yang datang pagi balik macam itulah. Kemudian KUAM, Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin. Okey, so jawapannya adalah A, bantuan makanan asrama. Itu contoh soalan yang keempat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita pergi pula pada tajuk yang kedua. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran kelas pendidikan khas. Okey. Yang pertama, penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran PDP. Sumber rujukan yang kita akan gunakan adalah buku panduan pengoperasian program pendidikan khas yang buku PPKI yang tebal tu. Kemudian tata cara pengurusan stor kerajaan. Okey, kadang-kadang untuk soalan tu ada satu soalan kita cuma gunakan satu sumber rujukan. Kadang-kadang ada soalan tu yang ada dua atau lebih sumber rujukan. Okey, kita lihat contoh soalannya. Okey. Kalau perhatikan kat soalan ni, apakah tugas PPM untuk subjek kemahiran hidup pertanian? Okey, ini mana-mana sekolah lah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang ada buat projek khas yang melibatkan pertanian. Nombor 1 Roman, mengisi nota minta. Nombor 2 Roman, membuat pembelian tanah. Nombor 3 Roman, mengisi Q45 untuk pinjaman peralatan. Dan nombor 4 Roman, mengisi QPS3 untuk merekod stok. A, 1 dan 2, B, 1 dan 4, C, 2 dan 3 dan D, 3 dan 4. Mana agaknya jawapannya? Okey, Syuhada kata B. Azman kata B, Fadila kata B, Suhaimi juga B. B, 1 dan 4. Okey, ada jawapan lain? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, kita lihat kat sini dia ada dua lah. Satu untuk buku panduan pengoperasian, satu lagi adalah perkeliling perbendaraan untuk AM 6.3, lampiran A kat sini. So, merekod pembelian bahan dan peralatan, kemudian membantu menyediakan bahan peralatan dan buku yang diminta. Okay, kalau awak lihat dekat proses PDP ni, kebanyakan kita sebagai seorang PPM adalah membantu menyediakan bahan, membantu dan memasang peralatan elektronik, membantu membuat salinan, membantu murid menyediakan buku dan alat tulis, menguruskan murid yang menggunakan alat bantuan, membantu mengurus masalah tingkah laku. Okey? Dan kalau kita lihat kat sini, okey, QPS3, daftar stok. Apa saja pembelian yang awak beli, yang kelas lah, beli, awak kena masukkan dia dekat dalam stok. Okay, siapa yang tak pernah tengok lagi, lepas ni boleh tengok lah file stok dekat kelas tu kan. Ataupun kalau kat kelas tak ada, cuba tengok dekat office. Okay, apa yang ada dekat sini? Okay, dia ada para stok, tahun, maksimum, menokok, minimum dan sebagainya lah. So nama store ni biasanya kita akan guna kelas pendidikan khas. Ataupun katakan awak ada bengkel pertanian, tulislah kat situ. Perihal stok, apa dia? Okay, tanah, baja, kereta sorong contohnya lah. Okay, kemudian masukkan tahun 2023 beli berapa? Kemudian pertama, kedua, ketiga, keempat. Setiap stok yang kita beli tu kita akan bagi kepada empat
Yang pertama bulan Januari hingga bulan April. Yang ni sampai Ogos. Januari sampai March. Okay, 3 bulan lah. Kita pecahkan dia kepada 3 bulan. So dalam bulan Januari hingga bulan March tu berapa agak-agaknya yang awak gunakan? Okay, kita tengok soalan. Kita balik semula pada soalan tadi dan kita tengok. Okay, so sebagai seorang PPM, kita boleh mengisi nota minta dan kita juga boleh mengisi QPS3 untuk merekod stok yang tadi itulah. Sebagai seorang PPM, kita tidak boleh membuat pembelian tanah. Dan QPA 5 ni untuk pinjaman peralatan. Okay, salah lah. Okay, dia adalah untuk senarai daftar aset alih harta modal. Okay, walaupun awak sebagai seorang PPM yang berada di sekolah, awak melakukan pembelian, tetapi ketika awak menjawab soalan, awak tidak boleh andaikan yang awak buat pembelian. Okay, memang tak dinafikan lah. Kadang-kadang kita sebagai seorang PPM, kita membantu guru dalam membuat pembelian. Okay, contohlah, okay, Ain, esok saya nak buat sandwich telur. Boleh tak tolong belikan telur, belikan salad, belikan roti. Okay, pada hakikatnya sepatutnya guru yang beli. Tapi kadang-kadang ada juga PPM yang tolong beli. Okay, jadi ketika menjawab soalan, awak kena mengandaikan diri awak sebagai seorang PPM keseluruhannya. Awak tak boleh buat pembelian, macam itulah. Jadi kena ingat. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, di subtopik yang kedua, pengurusan alat bantuan belajar. Yang ini juga kita menggunakan sumber rujukan yang sama, buku panduan pengoperasian program pendidikan khas integrasi. Okey, kalau awak perhatikan kat sini, kebanyakan soalan yang kita ada, kita akan gunakan sumber rujukan yang sama. Jadi, ini membawa maksud awak kena baca buku panduan tu atau sumber rujukan yang lain tu keseluruhannya. Bukan satu bab saja, bukan selak-selak saja. Jadi awak kena baca. Bila awak baca tu, awak akan familiar dengan semua kandungan-kandungan dia. Okay. Okey, kita tengok kepada tajuk yang seterusnya untuk tajuk tadi. Okey. Alex Tan tiada sebelah kaki dan bermasalah pendengaran. Apakah alat bantuan belajar yang diperlukannya di dalam kelas? A. Hearing aid dan topang kaki. B. Perisian doktor speech dan topang kaki. C. Hearing aid dan frequency modulation system. D. Topang kaki dan frequency modulation system. Agak-agaknya apa yang diperlukan? Okay, C. Wah, cepat Dah pernah dengar ke soalan ni? Cepat je jawab. Okay, Siti Aisyah C, Salmi Nirmala C. Siapa lagi? Agak-agaknya. Okay. Ada jawapan lain? Syazwani kata A, hearing aid dan topang kaki. Okey, bagi PPM yang berada dekat sekolah-sekolah SKPK ataupun sekolah yang mempunyai masalah penglihatan atau pendengaran, mungkin ada peralatan-peralatan yang digunakan yang awak biasa.
Okay, mungkin kalau dekat yang sekolah masalah pembelajaran ni kadang-kadang kita tak pernah dengar hearing aid apa tu. Tapi kalau kita terlibat dengan MBPK yang mempunyai masalah pendengaran, kita mungkin tahu oh hearing aid ni untuk ni. Oh topang kaki ni untuk ni. Macam itulah. Okay, kita lihat kepada jawapan dia. So, dekat dalam soalan ni kita gunakan buku panduan PPKI tu di lampiran yang ketiga yang berada di muka surat 72. Di situ dia ada cadangkan untuk masalah pendengaran apa dia. Kemudian untuk masalah pembelajaran apa dia. Mungkin ada kelas yang mempunyai peralatan tersebut. Mungkin juga tak ada. Jadi kalau keluar soalan yang lebih kurang macam ni, awak dah tahu dah dekat mana agaknya cadangan peralatan yang digunakan untuk kategori itulah, untuk setiap kategori. Okay, kita tengok dia punya jawapan dia. Jawapannya adalah C, hearing aid dan frequency modulation system. So dekat sini Alex Tan tiada sebelah kaki dan bermasalah pendengaran. So di sini kita tak boleh tengok dia punya satu masalah je. Okay. Walaupun awak rasa dia tiada sebelah kaki, mungkin dia menggunakan topang kaki ni kan. Tapi alat bantuan yang diperlukannya dekat dalam kelas. So masa proses PDP tu apa yang dia gunakan. So inilah C kat situ. Okay. Okay, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu asas komunikasi kod tangan. Dan di sini kita akan gunakan buku bahasa isyarat Malaysia. Okay, untuk yang komunikasi kod tangan ni, okay, soalannya lebih kurang begini. Okay, kadang-kadang dia tanya, dia tunjukkan gambar rajah. Okay, kadang-kadang dia soal dan jawapannya adalah gambar rajah. Jadi awak kena ingatlah, simbol pada rajah 1 menunjukkan kod angka berapa. A 3, B 6, C 8 dan D 9. Okay. Siti Aisyah D, Fadilah D, Syahira D, Fatihah D, Akilah juga D. Akilah D, Hidayah C, Rizwan juga C. Okay. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Yang mana satu katanya D dengan C, 9 ke 8? Ada juga yang jawab A, 3. Sebab kelihatan jari tu 3 kat situ kan. Okay, kita tengok. Okay, jawapannya adalah 9. So soalan tu simple aja. Yang lebih kurang macam ni lah. Mungkin dia tunjukkan gambar rajah. B ni dia tanya apakah maksudnya. Adakah nombor 4 ataupun B macam tu. Ataupun dia bagi huruf ataupun nombor. Dan dia soal nyatakan contoh kod tangan 3. Dia akan tunjuklah gambar-gambar rajah ni. Jadi awak kena pilih. Jadi awak kena tengok dekat dalam sumber rujukan tu di bahagian ni lah. Okay. Jangan keliru. Yang ini sebenarnya soalan bonus maksudnya senang. Jadi awak jangan main jawab aja. Rugi kat situ nanti. Okay, dan dia tak semestinya abjad dan angka jari ni. Mungkin juga dia akan soal selamat pagi dalam bahasa isyarat bagaimana. Jadi awak kena tengoklah gambar rajah untuk selamat pagi, kata-kata ucapan kan. Di bawah tajuk kata-kata ucapan tu apa agaknya selamat pagi yang mana. Macam tu.
Okey. So jawapannya adalah D, 9. Kalau keluar soalan yang sebegini, awak terus je jawab 3 tanpa melihat kepada sumber rujukan, awak rugilah. Awak tengok je, awak terus jawab A, nombor 3. Salah. Sedangkan jawapannya adalah D, 9. Okey, untuk kod tangan ni dia berbeza dengan yang kita selalu guna. Simbol-simbol jari dia tu berbeza. Okay, jadi awak kena tengoklah. Tolong tengok pada sumber rujukan kalau awak tak pasti dengan jawapan tersebut. Okay. Okay, untuk kod Braille pula. Okay, ini adalah soalan untuk kod Braille dan sumber rujukan dia kod Braille juga. Okay, kod Braille ni kalau kita perhatikan kat sini dia seperti mahjong punya tu kan, nombor-nombor tu. Okay, contoh soalan 8 ni. Okay, dia ada rajah W, rajah X, rajah Y dan rajah Z kat situ. So pilih rajah yang menunjukkan simbol Braille bagi huruf D. So A, B, C, D. Yang mana agaknya? Okay, kebanyakannya jawab D. Nanti kita tengok. Okay, ada lagi jawapan. Fatihah kata D. D maksudnya Raja Z tu lah. Siti Kuzaifah juga D. Alright, kita tengok dia punya rujukan dia dekat sini. Okay, Braille alphabet. Okay, D. So, setiap bentuk tu adalah dia ada 6 dot ni. So, A ada 1 dot di atas sebelah kiri. Kalau B, dot berturutan kan, atas dengan bawah. So, kalau D, bentuk dia begini. Ini pun senang sebab dia cuma sekeping kertas je yang awak perlu print tu, awak tengok je. So kalau ada soalan, katakan dia tunjukkan, mungkin dia tunjukkan gambar kod Braille. Okay, katakan dia ambil satu perkataan dan dia tunjukkan. So apakah maksud kod Braille tersebut? So awak kena tengoklah satu kod tu, satu petak tu apa. Dan awak kena tulis sikit dekat kertas. Okay, kod yang pertama bentuk dia bagaimana? Okay, katakanlah contohnya H. So awak tengok kat situ. Okay, bentuk dia begini. Jadi mungkin jawapan dia dekat bawah tu, okay, nyatakan kod Braille, maksud kod Braille tersebut. Okay, selain daripada dia tunjuk yang simple macam tadi tu, mungkin juga dia dalam bentuk perkataan. Jadi awak kena tulislah. Kan, awak tengok dekat sumber rujukan tu, awak tulis, okay, yang pertama tu kod dia apa? Okay, awak cari awak tulis. Sampai awak jadikan dia sebagai satu perkataan. Okay, contoh katakan jawapan dia hello. Jadi awak tahulah kat situ. Jadi ini pun senang ini pun macam orang kata soalan bonus lah. Kan, awak cuma tengok je, awak dah nampak dah keseluruhannya. Awak tak perlu nak cari banyak-banyak. Okay, untuk soalan ini sama juga. Sama ada dia tunjukkan gambar rajah kod Braille ni ataupun dia nyatakan soalan tu, dia suruh awak cari. Contoh dia kata, okay, nyatakan perkataan hello. Kan? Jadi awak kena tahulah. Macam ni dia tunjukkan gambar rajah kan, gambar rajah Braille. Okay, kadang-kadang dia tunjukkan yang atas ni. Apakah kod Braille bagi perkataan hello? Nanti kat bawah ni dia adalah. Awak kena tengoklah. Okay, adakah yang pertama tu H, yang kedua E, yang ketiga L, yang keempat L, yang keenam O. Awak kena cari kat situ.
Alright. Okay, so jawapannya adalah Z kat situ. Bagi huruf D. Kan senang kan? Okay. Okey, sebelum saya pergi kepada tajuk yang ketiga, pengurusan hal ehwal murid pendidikan dah khas, ada yang nak take 5 sekejap ke? Nak rehat 2 minit ke? Ada tak? Atau nak teruskan aja? So kalau ada yang nak take 5, saya bagi take 5 lah. Take 5. So, take 5. Alright, so ada yang nak ke tanda. Okey, saya bagi masa 5 minit lah. Okey, kita akan mula semula pukul 10.33. Okey. Okey, siapa-siapa yang nak ke tandas ataupun nak ke mana-mana lah. Okey, saya bagi masa 5 minit lah. Kemudian kita akan sambung semula untuk tajuk yang ketiga ni. Okey.
Okey rakan-rakan, kita sambung semula. Kita akan pergi kepada tajuk yang ketiga. Bahagian C, pengurusan hal ehwal murid pendidikan khas. Okey, untuk tajuk yang pertama, pengurusan tingkah laku kebajikan, keselamatan, kebersihan dan kesihatan. Okey, yang ini kita akan gunakan buku garis panduan bidang tugas pembantu pengurusan murid pendidikan khas yang warna purple kecil tu Kalau tak ada nanti awak boleh download. Okey, contoh soalan 9. Santi seorang murid kurang upaya pendengaran yang memakai alat bantu pendengaran. Apakah kemahiran yang anda perlu kuasai dalam aspek penggunaan peralatan tersebut? A. Membaiki kerosakan alat bantu pendengaran. B. Menggantikan bateri alat bantu pendengaran. C. Memeriksa dan membersihkan alat bantu pendengaran. D. Melaraskan kepekaan frekuensi gelombang bunyi alat bantu pendengaran. Okey, pilihan jawapan yang mana agaknya? Okey, Nabila kata C, Hidayah D, Azman kata C. Amirul kata C. Okey, kita lihat apakah jawapan yang paling tepat. Okey, Muhammad Asrari juga C, Marian C, Liliana D, Zulfika C, Adibah C. Alright. Okey, yang ini kita akan gunakan buku garis panduan bidang tugas tu lah. So, di muka surat 23. Okay, siapa yang ada dengan anda sekarang, sumber rujukan tu boleh tengok dekat muka surat 23. Penggunaan peralatan khas. Okey, so antaranya dia ada alat bantu pendengaran, mesin braille, kaunter pembesar, tongkat, closed circuit television. Okey, kita tengok dekat alat bantu pendengaran. Okey, yang pertama Roman, mengetahui cara memakaikan murid dengan alat bantu pendengaran. Nombor 2 Roman, mengetahui cara memeriksa dan membersih alat bantu pendengaran. Okey, seperti bateri, acuan telinga, tiup. 3, mengetahui cara penggunaan alat bantu pendengaran. So kat sini, jawapan dia adalah C, memeriksa dan membersihkan alat bantu pendengaran. Okey, itu saja yang kemahiran yang diperlukan oleh PPM. Okey, membaiki kerosakan memang tak boleh lah. Kita tak ada apa-apa kemahiran. Okey, kalau kita tahu pun cara nak betulkan pun tetap tak boleh sebab kena hantar di kedai ataupun di facilities yang menyediakan perkhidmatan inilah betulkan dan sebagainya kan. Menggantikan bateri alat bantu pendengaran. Okey, mungkin awak akan kata alah ganti bateri je kan. Itu semua adalah tugas guru yang ini. Yang keempat, melaraskan kepekaan frekuensi. Ini lagilah tak boleh. Sebab untuk melaraskan kepekaan dia punya frekuensi ni adalah pakar yang sepatutnya lah. Ni selalu dekat hospital yang kena buat ni. Alright. So itu contoh soalan dia. Okay, kita tengok. Okey, tajuk yang kedua, kategori murid berkeperluan pendidikan khas. Yang ini kita gunakan buku kod amalan pendidikan murid berkeperluan khas. Okey, kita lihat dia punya contoh soalan dia. Okey, contoh soalan 10. Pilih padanan yang tidak benar bagi penggunaan singkatan berikut. BIM, Bahasa Isyarat Malaysia. B, BMKT, Bahasa Malaysia Kod Tangan. C, PPKI, Program Pelajaran Khas Integrasi. Dan D, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Okay, kebanyakannya jawab C. Okay, Syafiqah C, Hidayah C, Liliana C. Alright. Okay, kita tengok adakah C jawapan yang paling tepat. So di dalam buku kod amalan pendidikan murid berkeperluan khas tu, kat sini dia ada dia punya singkatan lah. Okay, untuk PIBG apa dia, untuk PPM apa dia, harap tak adalah yang masih tak tahu kan PPM tu apa. Okay, PPD. So untuk PPKI, Program Pendidikan Khas Integrasi. Sebab tadi dia tulis salah kan. Okay, kita tengok. Okay, Program Pelajaran Khas Integrasi. Okay, sepatutnya adalah pendidikan. Okay, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Okay, itu je lah contoh soalan-soalan yang melibatkan macam tu kan. Ini singkatan. Mungkin dia bagikan maksud dia. Awak kena pilih pula dia punya tu. Okey, bagi tajuk yang ketiga, asas pertolongan cemas. Okey, di sini kita akan gunakan buku panduan pertolongan cemas. Alright, untuk contoh soalan 11, semasa mengiringi murid dalam perjalanan balik dari kantin, seorang murid masalah penglihatan tiba-tiba terjatuh sehingga terdapat darah mengalir keluar dari hidung. Susun langkah yang betul bagi membantu guru melakukan rawatan awal ke atas murid. Nombor 1 Roman, galakkan murid bernafas melalui mulut. Nombor 2 Roman, letakkan air batu di bahagian batang hidung. Nombor 3 Roman, dudukkan murid dan tundukkan kepalanya ke hadapan. Nombor 4 Roman, picit hidung murid selama 10 minit untuk menghentikan pendarahan dan ulang jika masih berdarah. Okay, A, B, C, D. Yang mana agaknya? Okay, Syuhada kata C, Naura kata C, Suhaida C, Hidayah C. Okay, kita tengok turutan yang betul. Okay, kebanyakannya kata C. Okay, kalau C, dudukkan murid dan tundukkan kepalanya ke hadapan. Kemudian nombor 1, galakkan murid bernafas melalui mulut. Nombor 2, letakkan air batu di bahagian batang hidung. Dan yang keempat, picit hidung murid selama 10 minit untuk menghentikan pendarahan dan ulang jika masih berdarah. Okey, kita tengok jawapan dia. So di sini adalah rawatan bagi yang mempunyai masalah pendarahan hidung. So inilah yang pertama, suruh pesakit duduk dengan keadaan kepalanya ditundukkan ke hadapan. Nombor 2, naikkan lengan pesakit sama rata dengan bahu dan longgarkan pakaian di bahagian lehernya. Yang ketiga, galakkan pesakit bernafas melalui mulut. Jika melalui hidung dan keadaan akan bertambah serius. Jika melalui hidung, keadaan akan bertambah serius. Sebab nak tarik nafas, darah keluar, macam itulah kan. So kat sini dia ada 6. Okay. 6 langkah lah kat situ. Apa yang kena lakukan. Jadi betul lah. Okay, siapa yang pilih jawapannya C, jawapan C yang betul. Alright. Okey, bagi tajuk pengurusan mobility OKU, kita akan gunakan buku panduan PPKI juga. Kenyataan di bawah adalah peranan pembantu pengurusan murid dalam pengurusan murid berkerusi roda di sekolah kecuali A. Membaiki kerusi roda murid yang rosak. B. Menghantar dan mengambil murid di kelas.
C. Memerhatikan murid ketika mereka bermain. D. Mendukung murid daripada kerusi roda ke tandas. Okey, Herti kata A, Zulfika A, Fadila A. Okey, Asrani juga A. Nurul Syuhaida A, Rina Fariza A, Marian A. Okey, kebanyakannya kata A. K, Kigo juga A. Aswad kata A. Okey. Membaiki kerusi roda murid yang rosak. Ada juga soalan-soalan yang ditanya kecuali. Maksudnya semua jawapan tu betul, ada satu yang salah. Kecuali. Ataupun yang manakah yang tidak benar. Jadi awak kena pastikan ketika baca soalan tu, baca soalan sehingga habis. Okey. Supaya awak tak keliru. Okey. Amirul kata kita bukan technician. Okey, betul lah. So senang je kan soalan dia? Ada juga yang jawab B. Kenapa Azman kata B agaknya? B adalah jawapan yang betul sebab dia berkerusi roda menghantar dan mengambil murid dekat kelas. Kalau bukan kita yang hantar, siapa yang nak hantar? Kan? Ini kalau dia berkerusi roda lah. Kalau dia menggunakan, mungkin soalan dia tak semestinya kursi roda, mungkin menggunakan peralatan lain. Jadi awak kena faham soalan tu, pastikan awak pilih jawapan tu tak silap. Okay, kadang-kadang kita nak cepat kan, awak jawab aja, lepas tu awak kena semak semula. Tak nak jawapan yang senang-senang macam tu, awak tersilap. Sayang kat situ. Okay. Okay, so dekat sini dia ada tunjukkanlah pengurusan pergerakan dan aktiviti murid pendidikan khas untuk mobiliti. Membantu menguruskan murid yang tidak mampu bergerak, yang berjalan atau bergerak dengan sendiri untuk ke sesuatu tempat. Nak pergi ke kantin katakan, nak pergi ke luar kelas. Okay, so kena bantu. Membantu murid yang menggunakan alatan khas untuk bergerak. Contohnya kerusi roda, ataupun topang kaki katakan, macam tu. Menjaga keselamatan dan pergerakan murid semasa aktiviti PMP di dalam dan di luar bilik darjah. Mengawasi pergerakan murid ketika mereka menjalani aktiviti kurikulum. Menghantar dan mengambil murid inklusif di kelas arus perdana. Okey, ini pun tugas PPM. Okey. Jawapannya adalah A. Membaiki kerusi roda murid yang rosak. Jadi kita tak boleh buatlah. Okay, so dah habislah. 3 tajuk yang akan ditanya untuk exam nanti. So kita tengok balik semula pengurusan pentadbiran pendidikan khas. So ada 4 subtopik kat situ. Pendaftaran, rekod dan fail murid, pengurusan operasi kerja, pengurusan aset di kelas bengkel, pengurusan bantuan murid pendidikan khas. Okay, pengurusan pengajaran dan pembelajaran kelas pendidikan khas. Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran, pengurusan alat bantuan mengajar, asas kod tangan, asas kod braille. Kemudian untuk tajuk yang ketiga, pengurusan hal ehwal murid pendidikan khas. Kita ada pengurusan tingkah laku, asas pertolongan cemas, kategori murid berkeperluan khas, pengurusan mobiliti, mesra OKU. So, kalau awak lihat dekat sini, tajuk-tajuk yang diberi ni adalah tugas-tugas yang memang awak buat hari-hari. Okay, contoh kalau dia tanya awak tentang kategori murid. Okay, bagaimanakah murid autism? Itu ada dekat dalam pengurusan tingkah laku. Okay, so awak kena tahu autism macam mana, ADHD bagaimana, Down syndrome bagaimana. Kan ciri-ciri dia, kalau Down syndrome tu ciri-ciri dia apa? Kan? So,
Kalau yang melibatkan aset, cara nak buat nota minta, cara nak record aset, semuanya ada dekat dalam ni lah, pengurusan aset di kelas ataupun bengkel. So awak kena pastikan diri awak betul-betul faham. Walaupun awak ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, tapi pastikan awak faham dengan tugas-tugas sebagai seorang PPM tu. Okay, tak nak nanti, saya tak pernah buat tu lah, saya tak pernah buat ni lah. Okay, tak boleh macam tu. Walaupun awak tak buat, tapi awak kena ambil tahu. Okay, cara nak buat nota minta. Okay, tak nak lah nanti kan bila jawab soalan, nota minta pun awak tak pernah dengar. Nota minta pun awak tak pernah nampak. Okay, so kita tak nak macam tu lah. Okay, so kalau ada PPM yang dalam sekolah tu ada ramai kan, jadi cuba tengok rakan-rakan lain punya kerja yang mungkin dah lama, cuba tanya macam mana. Okay, sebab soalan tu tak akan lari daripada tugas awak. Soalan tu adalah daripada awak datang sampai balik. Itulah yang awak buat. Okay. Alright, kita dah habis tentang soalan. So kita pergi kepada sumber rujukan. Sebarang sumber rujukan yang awak kena download nanti, apa yang perlu awak lakukan. So antaranya adalah tagging. So ini adalah buku panduan pengoperasian program pendidikan khas integrasi. So kat situ ada banyak bab. So siapa yang belum pernah lagi tengok buku ni, bermula sekarang ni kan habis kursus ni dah boleh cari dah. Dah boleh tengok dah apa sumber-sumber rujukan yang awak perlu sediakan. Okay, mana yang dah ada tu okey lah. So mana yang tak ada tu awak kena sediakan, dah boleh study sikit-sikit. Okay kan, awak nak ambil exam nanti bila? So kena sediakan sikit-sikit, kena baca sikit-sikit. Tak nak esok nak exam, hari ni barulah awak nak download semua, baru nak print. Okay, tak akan sempat sebab ada banyak. Okay, untuk program ni je, buku panduan ni je ada banyak tajuk. Okay. Sekejap saya tunjuk. Okay, kalau ada yang boleh nampak saya, okay, ini antara bukunya lah. So awak boleh print dan awak boleh, awak nak print depan belakang ke, terpulang awak lah. Okay, kalau awak perhatikan dekat sini, ini yang buku yang tak di tagging. Okay, awak print depan belakang kan. Lebih jimat lah sebab dia agak tebal So buku dia agak tebal. Kalau awak nak print selai-selai sebab nak guna pun sekejap kan. Melainkan dekat kelas tu memang dah ada. Jadi lebih mudah. Okay. So ini antara yang saya buat lah. Okay. Awak boleh compilekan semua sekali tu dalam satu file. Awak boleh masukkan dalam satu file. Kemudian awak taggingkan dekat tepi ni. Awak belilah separator macam ni kan. Okay. Dekat Eco ke kat mana-mana kedai buku tu dia ada jual. Okay. So awak labelkan kat tepi ni. Okay. Contoh yang ini yang saya punya lah. So buku panduan ni, okay, awak masukkan dekat tepi ni dia punya bab. Okay, bab 1, bab 2, tulis. Okay, jadi bila soalan tu keluar, awak lebih mudah. Okay, contoh katakan kemasukan murid ke kelas pendidikan khas macam yang tadi tu kan. So awak dah ada dah kat sini. Awak boleh labelkan dan awak nak cari tu lebih mudah kan. Ni contohnya lah. Dan dalam satu file ni pun awak boleh masukkan untuk sumber rujukan lain. Okay, kalau awak boleh nampak ni, ini adalah untuk pertolongan cemas. Okay, asas pertolongan cemas. Pun sama juga, awak labelkan. Okay, untuk asas pertolongan cemas ni bukan semua tajuk Dia ada satu buku tu agak tebal juga, tapi kita tak gunakan semua tajuk. Hanya tajuk-tajuk yang tertentu saja. Okay.
So ada tak tanya tak tentang okay, Hazalia tanya exam ni open book ke? Ya. Yeah. Okay. Jadi awak tak perlu risau. Sebab tu saya kata awak kena tagging. Bila awak tagging, awak akan tahu soalan tu dekat mana. Tapi sebelum tu awak kena baca lah. Awak tagging kan bab 1, okay, apa dia? Bab 2, apa dia? So dekat bab 1 tu dia ada kategori murid berkeperluan khas. Okay. Buku yang mana? Okay Kak, buku yang mana banyak soalan yang refer? Okay, buku ni lah. Buku panduan pengoperasian yang seperti dekat dalam slide ni. Okay, ini adalah buku wajib yang awak ada sebab kebanyakan soalan daripada buku ni. Okay, dari segi tugas PPM, dari segi kategori murid, kan. Contoh kalau murid yang tidak mempunyai ataupun yang ada masalah pendengaran. Okay, dia ada kategori dia. Okay, ada yang tanya ada berapa soalan. Ada 40 soalan. Kalau saya tak nak print, boleh ke just tengok kat phone? Okay, boleh. Tapi risaunya awak tak cukup masa nanti. Sebab dia ada banyak kan. Kalau dekat phone ni susah sikit lah. Kalau dekat desktop atau dekat laptop mungkin mudah lah. Sebab bila depan mata, awak senang nak selak. Awak terus capai dan awak selak. Tapi kalau dekat handphone, awak nak jawab soalan lagi kan. Jadi susah sikit. So cadangan saya adalah eloknya awak print ataupun awak tanya pada kawan-kawan yang satu daerah yang sama. Mungkin sekolah sebelah yang ada kan. Jadi awak pinjam je. Itu lebih mudah. Sebab kalau awak tak ada, okay, daripada 40 soalan tu standard markah untuk lulus, okay, itu adalah bergantung kepada lembaga peperiksaan. Okay, kalau dia kata 30 soalan yang kena lulus, 30 soalan lah. Itu bukan di bawah bidang kuasa saya lah. Okay, untuk hari ni saya cuma sampaikan apa yang awak kena baca, bentuk soalan bagaimana, macam tu. Okay, itu cara untuk tagging. Senang kata ini adalah wajib lah. Okay, awak labelkan dekat tepi tu apa yang awak tajuk-tajuk yang awak perlu baca yang berkaitan. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Okay, itu cara untuk tagging lah. So ada tak ada apa-apa yang awak nak tanya? Okay, so ini adalah kalau awak boleh lihat dekat screen. Mana-mana saja yang berkaitan dengan code braille kan. Awak print je, awak masuk. Okay, awak juga boleh masukkan dalam file yang macam ni. Jadi senang. Okay, code braille, komunikasi kod tangan. Okay, kita akan bagi nanti. Okay, ini adalah contoh QPA 7. So siapa yang berada dekat sekolah hari ni boleh tengok dekat kelas awak tu, dekat setiap bilik mesti ada QPA 7. Dan disediakan oleh siapa? Selalunya guru lah. Sama ada guru dalam kelas pendidikan khas ataupun kerani ke. Okay, dan disahkan oleh guru besar lah ataupun pengetua. Okay, nampak tak? Bila awak labelkan kat sini, awak print, jadi awak senang nak selak. Sebab kalau letak dekat dalam handphone, takutnya awak tak sempat lah. Kan? Sebab dia ada banyak, jadi awak nak cari lagi, nanti dengan masalah line lagi. Ini contohnya lah. So siapa yang ada, okey lah. Okay, bahasa isyarat Malaysia, kita gunakan yang ini. Okay. Dan buku dia memang tebal tapi bukan semua tajuk yang berkaitan. Okay, dekat dalam SISPA nanti awak boleh tengok lah mana tajuk yang berkaitan dengan kita punya soalan. Okay, jadi awak tak perlu baca keseluruhannya. So ini contohnya lah kalau awak lihat kat sini kan.
Okay, dia ada gambar rajah, kemudian dia ada penerangan tentang gambar rajah tersebut. Jadi macam saya cakap lah, kalau dia kata, kalau dia soal, okay, yang manakah gambar rajah menunjukkan ucapan selamat pagi. Jadi awak kena tengok yang mana agaknya. So dekat situ, awak boleh tengok dekat dia punya isi kandungan. Okay, kalau perhatikan kat sini ada isi kandungan, dia ada tajuk-tajuk kan. So awak lihat, kalau dekat ucapan tu dekat muka surat berapa. Itu yang saya kata, awak kena sediakan sumber rujukan. Jadi bila awak familiar, awak tahu kat mana awak nak cari soalan tu punya jawapan. Okay. Mungkin juga dia keluarkan dia punya keterangan. Okay, dia keluarkan dia punya keterangan dan awak kena pilih gambar rajah yang menerangkan keterangan tersebut. Tak semestinya gambar rajah aja dia tunjukkan. Itulah contoh untuk soalan komunikasi kod tangan ataupun braille tadi. Mana yang ada gambar rajah tu? Okey. Ada lagi tak yang nak tahu, nak tanya? So ini antaranya lah garis panduan EMK. Tata cara nak memohon, sebulan ada berapa kali, macam tu. Yang simple bukan yang mudah. Okay, yang simple-simple je. Yang melibatkan awak sebagai seorang PPM, lakukan. Mungkin simpan semua dokumen-dokumen murid tu dekat mana. Macam tu. Alright. So ini semua adalah contoh-contoh. Okay, yang ini juga. Okay, Amirul tanya kalau soalan braille dia masuk huruf aja atau nombor. Bergantung pada soalan tu. Huruf pun mungkin, nombor pun mungkin. Jadi awak kena standby lah. Kan? Braille tak ada masalah saya rasa sebab dia punya tu cuma sekeping je. Sehelai je kan? Okay, Rizwan. Okay, saya dah menjawab soalan awak tadi berapa markah lulus itu bergantung kepada lembaga peperiksaan. Okay, kalau awak lihat dekat yang saya dah tagging ni, awak bukan setakat tagging dia punya bab sahaja. Awak juga kena tagging dia punya tajuk dekat tepi ni. So ada bab 1, bab 2 kan. Okay, kemasukan murid. Okay, so kemasukan murid tu macam mana? Ini pun antara soalan yang selalu ditanya. Okay, kemasukan murid, apa dokumen yang diperlukan, yang perlu disimpan dekat dalam fail. Macam tu. Okay. Kemudian apa lagi? Okay, untuk buku panduan ni bab 4 je Bab 4 ni kita tak terlibat lah sebab dia melibatkan perkhidmatan sokongan sekolah lah. Okay, yang lain-lain tu bab 5 ada. Okay, bab 5 paling banyak lah. Kan? Bab 1, bab 2, bab 3 pun ada juga. Okay, mana yang melibatkan EMK kan? So bab 5 tu tak terlibat. Bab 4 tak terlibat. Bab 5 tu. Okay. Ada tak yang nak tanya apa-apa lagi? Bahasa isyarat, huruf, nombor saja. Oh, ada yang lain akan masuk. Yang itu saya tak pasti. Tapi yang boleh saya bagi tahu, awak kena bersedia lah. Sebab tu awak kena pastikan awak kena download bahan rujukan yang kita sediakan. Sebab mungkin ada soal huruf, mungkin ada soal nombor, mungkin juga ada soal gambar rajah lain. Bagaimanakah untuk mengatakan maaf dalam bahasa isyarat? Okay, tu awak kena tahulah. Kan? Contoh kat sini lah, kalau awak lihat dekat nombor 3 tu, gambar rajah tu, maaf kan, mungkin dia tunjukkan gambar rajah tu. So dia letak semua gambar rajah ni, dia suruh awak pilih. Yang manakah yang mengatakan bahasa isyarat kod tangan. Okay, untuk perkataan maaf. Macam tu lah.
Macam GPA tak boleh buat nota. Okay, kejap Okay, untuk Amirul tadi, okay, Rizwan tadi saya dah cakap markah lulus tu bergantung kepada lembaga peperiksaan. Okay, Amirul, if bahasa isyarat huruf number sahaja ada yang lain akan masuk? Ya, semuanya berkemungkinan sama ada nombor, huruf, gambar rajah yang lain juga ada berkemungkinan masuk. Okay. Untuk topik pengurusan pentadbiran PPKI boleh rujuk buku ya betul, buku pengoperasian PPKI yang tebal tu lah. Macam JPA tak boleh buat nota yang kecil-kecil tu. Kalau siswa boleh buat nota kecil, tak boleh. Tak payah buat nota pun tak apalah saya rasa awak, sebab dia ada banyak kan. Jadi awak tak terbuat nanti. Yang penting awak tagging. Okay, saya rasa awak tak perlu nak ringkaskan satu buku ni kepada nota-nota kecil. Yang penting awak tagging. Bila soalan tu keluar, awak tak pasti, awak boleh terus rujuk. Okay, contoh kalau dia tanya siapakah yang dimaksudkan dengan pengamal perubatan untuk masalah pendengaran. So, soalan tersebut ada dekat dalam sumber rujukan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi awak tahu kat situ, okay, siapa agaknya orang yang yang dimaksudkan. Okay. Kemudian bagi yang bertanya, saya rasa saya dah menjawab awak punya soalan. So kalau ada yang nak tanya lagi, boleh tanyalah. Okay, ada lagi tak? Untuk yang first time ataupun yang second time, okay, untuk yang second time, agak-agaknya apa yang awak tak faham sehingga yang lepas tu fail. Okay, so inilah peluang awak nak tanya. Okay, ada nak tanya lagi? Okay, buku pertolongan cemas. Okay, untuk buku pertolongan cemas, kita gunakan dua Okay, kejap saya tunjukkan awak slide yang okay, ini adalah buku yang kita akan gunakan. Dan buku ni awak juga boleh download daripada Google aja. Okay, awak pergi dekat Google, awak type je buku panduan pengoperasian. So awak download, lepas tu awak boleh print. So cover depan dia macam ni. Kemudian buku kod amalan, cover depan dia macam ni. Yang ini pun sama. Okay, ini adalah surat lah. Surat yang kita dapat tu. Semua orang pun ada kan. Okay, manual. Yang buku pertolongan cemas ni bentuk dia yang macam ni. Buku panduan pertolongan cemas, AB Halim. So, untuk pertolongan cemas kita gunakan dua sama ada buku panduan pertolongan cemas AB Halim ni ataupun yang Bulletin HSE ni. Ada dua. Dan kalau untuk tajuk kod braille tu kita guna ni je lah. Dan bahasa isyarat kita gunakan ni je. So kalau yang melibatkan stok kan, aset dan stok tu kita guna yang ini. Yang daripada AM 2.3, yang itu. Adakah soalan-soalan yang terkumpul untuk latihan menjawab? Contoh macam soalan pasia. Mungkin ya, mungkin tidak. Kan? So Amirul nampak buku ni, buku pertolongan cemas. Ini pun awak boleh Google je, awak boleh print nanti. So ini antaranya lah, dia ada yang lain-lain lagi. Semuanya akan dinyatakan dekat dalam SISPA nanti. Awak boleh tengok, kemudian awak boleh ni lah. Sebab dia ada banyak. Lebih elok awak compilekan dia jadi dalam satu file. Jadi bila soalan tu keluar, kemudian awak nak tanya, awak nak nak jawab nanti kan, awak senang nak cari. Kalau tak nanti susah, awak tak sempat. Saya risau awak tak sempat, itu aja. Walaupun dia hanya
40 soalan, tapi kalau dia memerlukan jawapan yang tepat, mungkin awak akan buat awak keliru nanti kan. Jadi lebih elok awak adakan macam tu. Cubalah tanya kawan-kawan yang satu daerah kan, mana yang dah exam. Kalau awak pinjam, maksudnya dia orang pun ada juga saya rasa kan. Awak jangan risau, soalan dia tak susah manalah. Sebab itu adalah melibatkan semua bidang tugas awak. Jadinya yang penting awak baca. Okay, awak jangan last minute baru nak baca. Jadi nanti masalah lah bila awak nak jawab. Okay, kalau yang ada ke soalan untuk, okay, Amirul tanya, ada ke soalan untuk berkaitan borang-borang? Ada, insyaAllah ada. Okay, borang tu macam nota minta, QPA 7, itu kategori borang lah kan. Okay, itu contoh borang lah. So kalau awak dekat SISPA tu dia punya cover depan ni dia memang akan gelap sikit lah kan macam ni kan. Jadi nanti awak print aja. Dan nanti dia akan beritahu lah dalam banyak-banyak tu tajuk apa yang berkaitan. Bukan semua tajuk Dan kalau untuk buku pertolongan cemas tu, kalau awak nak salin sekarang, saya boleh bagilah tajuk yang awak boleh baca. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 6, 7, 8. Itu saja. Yang lain-lain tu tak perlu. Dan kita juga akan tanya soalan yang simple. Tidak yang dalam sangat lah. Sebagai seorang PPM, awak kena tahulah kita pun tak boleh nak merawat lebih-lebih kan. Dan kalau kecederaan tu setakat yang ringan, contoh macam pendarahan hidung tu, kita buat ikut turutan yang tu. Andai kata dah buat pun dia masih berdarah lagi, so kita memang kena bagi tahu dekat ni lah pihak pentadbiran dan kena bawa ke hospital. Contoh kalau dia jatuh, tangan dia patah kan. So antara rawatan awal yang awak boleh buat yang simple-simple aja. Okay, bersihkan luka, apa yang awak gunakan untuk bersihkan luka, gunakan tisu ke, gunakan kapas ke, gunakan gauze ke, macam tu lah. Okay, nak tengok slot bahagian rujukan aset. Boleh ulang saya tak? Okay, untuk soalan, untuk buku panduan pertolongan cemas, okay, antara tajuk yang awak boleh baca adalah daripada bab 1 hingga bab 8 sahaja. Okay, yang lain-lain tu tak perlulah. Ni yang buku panduan pertolongan cemas AB Halim ni, bab 1 sampai bab 8 je. Okay, dia ada semua sekali ada 11 bab. So yang 3 lagi tu tak perlulah. Okay. Boleh tak nak tengok slot bahagian rujukan aset? Okay, rujukan aset. Okay, kejap. Okay, untuk aset ni kita akan gunakan okay. So tata cara pengurusan aset ahli kerajaan, okay, daftar, terima, rekod. Awak boleh pergi dekat laman web ni lah. ppp.treasury.gov.mov dan my. Yang ini. Sekejap Awak klik je kat situ, lepas tu nanti dia akan bawa, awak type ni semua dan dia akan bawa awak pergi ke bahagian inilah. Kan?
Sekejap saya tunjuk kat awak. Okey, awak boleh nampak tak yang saya tunjukkan ni? Tak nampak Sorry tak boleh nampak pula. Okey. Yang inilah. So kalau awak pergi dekat tajuk yang tadi tu, dia akan pergi dekat sini. Okey. Di sini ada banyak tajuk kalau awak tak tahu cara nak ataupun awak tak tahu nota minta apa semua. So kita akan gunakan yang ini. Okey, pengurusan aset. Kebanyakannya kita gunakan yang AM ni. Okey. So pergi dekat situ nanti dia akan keluarkan lagi subtopik. Dan dekat situ awak boleh print lah mana yang berkaitan. Okay, tapi sebenarnya dekat dalam SISPA nanti dia dah sediakan dah. Awak tinggal print out aja. Apa yang perlu. Contoh dekat dalam AM ni pengurusan aset ni, okay, ada apa yang berkaitan dekat situ kan. Tapi kalau awak nak tengok keseluruhannya, awak boleh lah pergi dekat dia punya laman web dia ni kan. Awak type je dekat atas tu ppp.treasury.gov.my, nanti dia akan keluarkan portal perkeliling perbendaraan Kementerian Kewangan. So dekat situ awak boleh pilih. So dia ada bidang kat situ kan, yang sebelah kiri tu, okay, dia ada pengurusan belanjawan. Okay, awak pergi dekat pengurusan aset, dia akan keluarkan kat sebelah kanan dia tu subtopik dia. Okay, apa yang berkaitan. So bila awak klik tu nanti dia akan terus download lah. Dia akan download dan awak boleh print out. Awak nak simpan dalam laptop ke, terpulang lah. Awak nak print pun terpulang. Tapi awak tengok dulu dekat SISPA apa yang disenaraikan untuk awak guna ataupun apa bahan rujukan yang awak perlukan. Lepas tu nanti barulah awak print. Okay, awak buat satu checklist, senaraikan semua rujukan yang awak perlukan. Okay, lepas tu awak kena tengok lah. Okay, awak dah print apa yang ada, apa yang tak ada, macam tu. Okay. Okay, inilah. So antaranya pendaftaran, penerimaan, merekod stok. Okay, ppp.treasury.gov.my. Okay. Ni saya tunjukkan sekali lagi lah dia punya apa tu gambar dia. Okay, bulletin HSE ni pun tak banyak lah. Okay, dia ada banyak ya, ada 1.3, ada 2.3, jadi awak tak perlulah nak print semua kan. Bukan semuanya berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang PPM. Okay, so antara tips untuk lulus, yang pertama itulah dia. Awak kena download ataupun kena sediakan semua sumber rujukan yang diperlukan. Okay, mana yang tak perlu tu tak perlulah. Okay, dan lepas tu yang keduanya, awak dah ada semua sumber rujukan, awak kena compilekan dia. Sama ada dalam satu file macam ni kan. Okay, awak buat satu file, lepas tu buat separator kat tepi ni. Okay, tentang apa? EMK, okay, segalanya lah. Contohnya EMK punya sumber rujukan, JKM punya sumber rujukan, okay. Dan tagging, okay, dah ada tu awak kena tagging. Dan yang keempat kena baca lah kan. Okay, awak tak baca memang tak boleh membantu awak.
Dan awak jangan main, ada juga calon-calon yang apa tu, main jawab aja. Jadi kita tak nak macam tu, rugi. So awak ada masa 1 hingga 3 tahun untuk sah jawatan kan. Tapi kalau awak boleh selesaikan dalam masa 1 tahun, kenapa perlu nak tunggu sampai 3 tahun atau lebih daripada tu untuk sah jawatan. Okay, rugilah dekat situ kan. Okay, ada apa-apa lagi yang awak nak tanya? Okay, awak juga boleh pergi dekat Telegram, ada satu grup KTMS, awak boleh type kat situ dan awak boleh masuk lah. Dekat dalam tu pun, selain daripada SISPA pun, saya ada kongsikan bahan-bahan rujukan yang diperlukan. Okay, jadi awak boleh download daripada situ ataupun daripada SISPA. Mana-mana pun boleh. Contoh soalan tak ada lah, tak dapat kat situ. Okay. Awak tanya soalan pun tak boleh dapat lah. Saya punya boleh kongsikan cara untuk ni lah. Kalau ada apa-apa yang awak tak tanya, tak faham. Okay, Telegram tu awak type KTMS. Kemudian dia punya logo tu gambar ni lah, gambar slide saya ni. Warna pink yang ada bunga ni. Okay, awak boleh cuba masuk kat situ. Dalam tu pun ada kawan-kawan awak yang pernah masuk lah. Yang dah lulus, dia duduk kat dalam tu. Tak keluar-keluar lagi. Alright, untuk saya itu sajalah. Okay, yang penting good luck untuk semua. Pastikan awak jawab tu betul-betul. Okay, so ini antaranya lah. Sediakan sumber rujukan yang macam saya cakap tadi kan. Okay, semua rujukan tu awak boleh pergi dekat ni lah. http ni sispa.moi.gov.my. Kemudian baca keseluruhan sumber rujukan, tagging tajuk-tajuk yang penting, baca soalan dengan teliti. So, awak juga kena tahu bezakan tugas hakiki atau tugas tradisi. Yang macam saya cakap tadilah, kalaupun kita sebagai seorang PPM, kadang-kadang kita membeli kan. Tapi ketika menjawab soalan, awak kena ingat yang tugas hakiki tu apa dia. Kalau tugas tradisi tu mungkin sekolah tu selalu PPM semua pun barang-barang PPM yang beli. Jadi awak kena tahulah itu bukan tugas yang sepatutnya. Membeli, mengajar, itu semua adalah guru. Kita ni membantu membuat nota minta, membantu merekod stok, macam tu. Okay.